Baik, salam sejahtera anda menonton Malaysia Memilih, tapi perkembangan yang baru kami terima, kami bawakan pada waktu ini. Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi tidak boleh membuat keputusan secara bersendirian untuk menubuhkan kerajaan campuran bersama Pakatan Harapan. Itu tegas Timbalan Pengerusi Barisan Nasional BN, Datuk Seri Muhammad Hassan. Dalam sidang media di WTC, Muhammad memberitahu Ahmad Zahid yang juga pengerusi BN perlu berunding dengan beliau terlebih dahulu. Why you mention PH? There's more other parties. Say not enough. We have enough. See? We have enough. But wait until the night of 19. Kan? Anything is possible. In politics, anything is possible. Yeah. Does the party president have the sole discretion, sole right to decide who to work with? Is there a sign, an SP or something that to authorize him to decide for every party? Definitely, he had to consult me first. So it's a joint top 5 decision. Yeah. So you guys be back here on the polling night after Yeah. that? Yeah. I'll be here after 7. I'll be here. Baik, laporan lanjut akan kami bawakan khususnya di platform astrooni.com dan di Buletin Awani dan pastinya di Awani 7.45. Gabungan Vote Malaysia meluahkan kekecewaan terhadap Suruhanjaya Pilihan Raya SPR selepas menerima beberapa rungutan pengundi luar negara. Susulan pengumuman penghantaran kertas undi pos, semua undi pos sepatutnya dihantar kepada pengundi pada 7 November 2022. Dalam satu kenyataan yang dikeluarkan Vote Malaysia, tinjauan jom undi PRU15 mencatatkan 96.70% daripada 339 pengundi pos yang masih belum menerima undi pos mereka pada tarikh 12 November 2022. Malah, sebuah cabang undi Malaysia di Taiwan melaporkan pengundi pos telah menghubungi DHL Taiwan namun diberitahu bahawa undi belum dihantar ke DHL Malaysia. Pada masa yang sama, media tempatan juga melaporkan bahawa seorang pengundi di Arab Saudi berjaya menjejaki penghantaran undinya di FedEx dan mendapati akan dihantar pada 19 November 2022 iaitu hari pilihan raya itu sendiri. Sementara itu, Vote Malaysia menuntut SPR mempercepatkan proses pengeluaran undi pos agar pengundi luar negara mempunyai masa menghantar balik undi pos kepada SPR sebelum jam 5 petang pada hari PRU itu nanti. Baik, untuk kita bercakap tentang khususnya melihat kepada gesaan mempercepatkan penghantaran undi pos pada waktu ini, kalau boleh saya nak terus bersama dengan Syed Rifki Najmuddin. Syed Rifki ataupun lebih dikenali sebagai Syed WEF, adalah pengurusi UKEC dan juga pengarah projek Vote Malaysia UKE. Salam sejahtera Syed WEF. Assalamualaikum. Assalam. Okey, baik. Mungkin pada waktu ini boleh dikongsikan. Kita tahu Vote Malaysia juga telah pun mengeluarkan kenyataan khususnya menggesa bagi pihak SPR mempercepatkan proses penghantaran bagi undi pos untuk khususnya bagi mereka yang di luar negara. Tapi mungkin pada waktu ini boleh dikongsikan bagaimana kita fahami tentang apa sebenarnya yang berlaku dan juga perkembangan terkini, dan mungkin boleh juga Syed WEF boleh kongsikan bagaimana gerak kerja daripada
kumpulan ataupun gerakan daripada Vote Malaysia UKE ini untuk memastikan undi POS yang berada di luar negara sampai akhirnya di Malaysia seperti mana tarikh yang ditetapkan? Alright. Terima kasih Fauzi. Gerakan Vote Malaysia telah bekerja untuk memastikan segala undi kita berjaya sampai di Malaysia selepas apabila kita berjaya mengundi adalah bermula pada bulan Julai lagi. Dan masalah-masalah yang timbul sekarang adalah masalah yang kita telah yang kita boleh visualize pada masa Julai lagi. Maka kami agak kecewa apabila SPR gagal untuk mendengar keluhan kami. Dan ini menjadi masalah apabila sebagai contoh Vote Malaysia akan fly the votes back balik kepada Malaysia pada 17 hari bulan November hasil sponsorship daripada MAS apabila kita berjaya mendapat 2 flights untuk balik. Dan kita akan membuka 64 pusat kutipan undi di sekitar UK dan Ireland berdasarkan kepada 13 kawasan yang kita ada. Dan setiap 13 kawasan ini kita ada pusat penjumlahan undi juga. Maka 64 pusat mengundi ini kita setiap individu Malaysian individu boleh mengundi, kemudian kita akan jumlahkan dan bawa semula kepada London. Dan kita akan fly back ke Malaysia daripada situ. Tetapi apabila undi tersebut tidak sampai pada tempoh yang kita tetapkan, maka akan menjadi masalah dan kita perlu review semula kita punya logistik untuk pastikan semua orang dapat mengundi. Dan kita percaya apabila sekiranya undi kita sampai lambat, kita nak ballot balik, kita nak post semula pun akan lambat juga. Itu sebabnya kita memberi peluang kepada rakyat Malaysia dan kita mengambil inisiatif ini untuk fly the votes back. Dan at the moment, keadaan menunjukkan bahawa kita akan menghadapi masalah kerana SPR gagal untuk memastikan undi sampai di UK dan Ireland pada masa yang cukuplah. Syed Waif, mungkin boleh dikongsikan kalau diikutkan laporan dan juga apa yang tular di media sosial, ramai juga ataupun ada yang mengatakan mereka masih belum mendapat undi POS yang sepatutnya mereka bolehlah menerimanya. Tapi mungkin pada waktu ini anggaran daripada pihak anda, berapa ramai lagi yang masih belum menerima undi POS tu? Anggaran pada pihak kami, Fauzi, kita tidak ada survey. Maka segala benda yang saya hendak utarakan adalah anekdotal lah. Tetapi berdasarkan database kita ada lebih kurang 800 individu yang telah menyatakan hasrat mereka untuk mengundi melalui kita. Dan apabila kita lihat beberapa individu yang mendapat undi berdasarkan database kita ini adalah sangat-sangat rendah. Dan masih ada individu yang akan mendapat undi, sebagai contoh, kebanyakannya akan mendapat pada hari lusa, 16 hari bulan. End of day, pada hujung hari. Maka tinggal hanya 17 hari bulan untuk mereka post balik undi tersebut. Dan kita sedang mengusahakan agar kita dapat panjangkan logistik supaya mereka boleh tetap mengundi melalui kita. Tetapi akhirnya kita perlu tamat logistik tersebut pada jam 5 pagi pada 17 November kerana kita perlu ke Heathrow untuk fly the votes back. Maka ini menjadi masalah. Dan sekiranya undi itu tidak sampai pada masa yang kita telah tetapkan, it will be a massive issue berkenaan dengan logistik kita. Dan berkemungkinan individu-individu yang tidak mendapat undi ini tidak sempat pula mereka untuk hantar undi tersebut untuk dikira. Syed Waif tadi mengatakan bila penghantaran undi POS ni lambat, ia sedikit banyak menjejaskan sedikit sebanyaklah koordinasi dan juga penyelarasan daripada pihak Vote Malaysia UKE sendiri. Tapi untuk waktu ini, kalau boleh dikongsikan juga apa inisiatif yang dilakukan oleh pihak Vote Malaysia UKE untuk mengatasi masalah-masalah seperti ini? Alright, plan asalnya, Fauzi, adalah kita akan membuka 64 pusat kutipan undi ini pada hari esok. Maka pada hari esok, Tuesday, hari Selasa, 15 hari bulan, daripada jam 9 pagi sehingga jam 5 petang, individu di seluruh United Kingdom dan Ireland boleh mengundi di mana-mana 64 pusat penjumlahan pusat kutipan undi ini. Tetapi berdasarkan kepada calculation kita,
dan disebabkan kita perlu adapt kepada masalah yang berlaku ini, kita akan membuka pusat penjumlahan kutipan undi ini juga pada 16 hari bulan. Dan kita akan buka pada jam 10 pagi sehingga jam 2 PM, jam 2 tengah hari, dan kemudian kita perlu kutip undi tersebut pada setiap kawasan dan kita perlu bawa ke London. Tetapi apa yang kita akan buat, Fauzi, adalah pusat kutipan undi di Malaysia Hall akan buka sehingga jam 5 pagi 17 November. Maka itu adalah waktu terakhir yang kita boleh kutip undi daripada mana-mana individu, dan selepas itu kita perlu bergerak ke Heathrow Airport agar kita boleh agar kita tidak ketinggalanlah flight kita. Setwef, saya ada lebih kurang dalam 2-3 minit akhir ini, mungkin boleh dikongsikan walaupun telah pun dikeluarkan kenyataan gesaan kepada pihak SPR, tapi mungkin pada waktu ini bolehlah sekali lagi memberi saranan mungkin ataupun cadangan penambahbaikan. Masih ada lagi masa pada waktu ini untuk SPR meneliti proses ataupun apa yang dilakukan penghantarannya supaya lebih cepat. Supaya seperti apa yang telah dimaklumkan oleh ataupun yang telah dikongsikan Setwef tadi, kebimbangan senario yang buruk berlaku. Kita takut perkara itu berlaku, tapi secara keseluruhannya mungkin apa saranan yang boleh diutarakan ataupun dikongsikan daripada pihak Vote Malaysia UKA ini? Saranan saya, Fauzi, adalah mereka perlu address soal ini heads on. Mereka perlu katakan apa yang mereka akan buat. Kerana pada pendapat kami, undi tersebut perlu keluar pada hari ini juga. Mereka perlu memastikan semua undi telah dipostkan agar kita ada cukup masa. Mereka tidak boleh dodge the problem. Mereka perlu keluarkan kenyataan. Mereka perlu memastikan bahawa setiap undi di luar negara, mereka mempunyai hak, mereka mempunyai mengundi hak mereka, dan undi tersebut tidak boleh, kita perlu pastikan bahawa proses pengundian ini semudah-mudahnya, dan mereka perlu pastikan bahawa undi ini accessible, tak kira di mana kami berada. Dan sekiranya SPR gagal untuk menghadapi masalah tersebut, kita perlu bangkitkan isu ini setiap masa agar pada masa akan datang, PRU akan datang, masalah ini tidak timbul lagi. Dan mereka perlu, selepas tamatnya pilihan raya ini, mereka perlu look into the problem, mereka perlu keluarkan satu report bagaimana proses pengundian ini dilakukan. Kita perlu tahu ketelusan di belakang proses ini agar kita boleh memahami di mana kita boleh possibly bagi solusi-solusi yang pada pendapat kita akan memudahkan proses tersebut. Okey, baik. Terima kasih Setwef atau namanya Set Rifki Najmuddin. Set Rifki adalah pengurusi UKAC dan juga pengarah projek bagi Vote Malaysia UKA, yang mana antara lain berkongsi sedikit saranan ataupun melihat kepada kekecewaan yang diluahkan oleh Vote Malaysia secara keseluruhannya atas apa yang tular baru-baru ini, melihat kepada rungutan ataupun kekecewaan mereka terhadap Suruhanjaya Pilihan Raya SPR selepas menerima beberapa rungutan pengundi luar negara. Dan pada waktu yang sama juga Vote Malaysia menuntut dalam kenyataan yang dikeluarkan semalam, yang mana menuntut SPR untuk mempercepatkan proses pengeluaran undi pos agar pengundi luar negara punya masa untuk menghantar balik undi pos kepada SPR sebelum ataupun sebelum jam 5 petang pada hari pengundian, atau pada 19 November itu nanti. Baik, Malaysia Memilih Berat seketika kembali lagi selepas ini.